Kita boleh jawab dengan ilmu siapa? Mak ayah kita, dengan ilmu mak ayah kita, dengan kodrat mak ayah kita, dengan kehendak mak ayah kita. La. Tak, lagu masyhur sekarang ni tak? Bukan. Maka sebab tu kena faham, nak nyanyi boleh, tak ada masalah. Tak nyanyi tu kena faham hal diri. Nak jadi, nak be yourself pun kena faham siapa diri kamu sebenarnya yang nak jadi. Jangan silap kepahaman be yourself, menerima kepahaman be yourself mengikut pahaman sekularisme. Anak-anak muda generasi Y sekarang ni khususnya, yang peringkat umur 20-an dan bawahnya, dia seolah-olah menjadi diri sendiri, ikut suka hati nak buat apa. Kononnya mengikut rasa hati sendiri. Pandai, hebat nak ikut rasa hati sendiri. Tak apalah kalau daripada awal kamu menjadi dengan dirimu, dengan ilmumu, dengan kuasamu, dengan kudratmu, silakan untuk menjadi dirimu sendiri. Tapi sekiranya kamu tercipta, terubah sehingga jadi diri kamu sekarang ini dengan kudrah Allah, dengan ilmu Allah, dengan kehendak Allah, maka sebaiknya kamu mengikut kehendak Allah, bukan mengikut kehendak diri. Jadi itu faham be yourself tu, ya. Kun anta, itu jadi diri kamu tu, biar mengikut kepahaman pedoman daripada wahyu. Jangan ikut rasa hati. Rasa hati boleh terkeliru, boleh tercampur dengan bisikan nafsu dan syaitan. Mana boleh rasa hati sendiri. Jadi mengikut pedoman wahyu, mengikut hubungan kehendak, kudrat, ilmu Allah Ta'ala. Sebab itu yang kita alami ketika di alam rahim. Dengan keadaan demikian, berlaku perubahan ketika di alam rahim itu, kita berada dalam ketenangan, merasakan dalam kudrah Allah, merasakan dalam ilmu Allah, merasakan dengan kehendak Allah Ta'ala. Kita cukup berada dalam ketenangan. Nak tanya, siapa yang di sini ketika di alam rahim dia ada menghadapi masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pening dengan isteri ataupun isteri-isteri? Siapa dia yang pernah mengalami ketika di alam rahim? Tak ada masalah. Relax je. Kejap rezeki sampai. Senyum je kita. Itu ketika di alam rahim. Tenang je kita. Tu masa tu tak guna akal kita pun. Kan ada fikir tak masalah politik masa tu? Tak ada lagi. Tak ada fikir apa lagi. Tidak terzahir, tidak terbit lagi akal diri kita, kehendak-kehendak diri kita tidak terbit lagi. Kita berada dalam keadaan ketenangan, seperti berada dalam rahmat Allah. Sebab tu bila zahir, bila lahir, keluar daripada alam itu, setiap daripada kita ni rasanya menangis. Tak ada yang sorok keluar daripada rahim. Wallahualam lah pengalaman kita lah, setakat ni tak ada jumpa lagi. Keluar daripada alam rahim, tak ada lagi. Ataupun keluar daripada alam rahim, anak generasi baru, la, tak ada lagi. Biasanya keluar daripada rahim dia menangis. Cuma kadang-kadang pentafsiran kita dalam memahami keadaan itu, menangis itu dengan sebab apa, wallahu alam. Tetapi mengikut itu kan saya sebut pengalaman dalam bergaul dengan para ulama, dengan kiai-kiai, mereka menceritakan antara tafsiran yang dibuat oleh para ulama ketika keluar daripada alam rahim itu, kebanyakan bayi menangis huwa. Dia mana dia yang menjadikan aku, mana dia yang merubah keadaan aku, membentuk tubuh badan aku, mana dia yang menjaga aku, mana dia memberi rezeki pada aku. Menangis. Ayat pun pergilah bisik kat telinga, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walaupun ayat sendiri pun tak faham sebab
ataupun iqamah, kalimahnya sama saja. Dia yang kamu tangis, yang kamu cari itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Bersaksilah tiada dia, tiada lain yang menjaga, yang menguasai, yang mengasihi kamu, tiada lain. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang menjadi penghubung kita. Nak kembali berada dalam keadaan itu, jalannya ialah jalan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi diberikan kaedah lagi, boleh untuk kembali dalam keadaan untuk kita merasai kembali kasih sayang Allah, nak merasai sekali hubungan dekat bersama dengan Allah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Kamu akan berjaya. Berjaya kembali kepada fitrah rohani kita dengan mengikuti perjalanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pedoman yang mana diberikan. Maka bila kita lahir, Allah Ta'ala tidak biarkan begitu. Tetapi sayangnya kita bila dah makin dewasa, akal kita mula terbit, pemikiran kita mula terbit, perasaan kita mula terbit, kita mula mengikut pedoman diri kita sendiri, seolah-olah sudah putus hubungan dengan Allah. Tapi Allah Ta'ala disebut, didahulukan namanya dengan Bismillahirrahmanirrahim, dia tidak biar lagi. Maka setahun sekali dihadapkan kita dengan satu package latihan modul Ramadan. Biasa lain-lain buat juga, semayang-semayang juga, tetapi perasaan diri itu dia seolah mananya hubungan dengan Allah Ta'ala tu dia tak timbul sangat. Timbul bila? Timbul tanya anak nak periksa, ada hajat-hajat kesakitan dan sebagainya, itu baru timbul balik. Oh, baru teringat balik, aku tak mampu ya Allah nak buat gini, minta doa. Itu sebab tu kadang-kadang kita memahami bahawa ujian-ujian Allah sebenarnya adalah sebuah pelukan kasih sayang Allah. Dia mahu kembali hamba-hambanya. Mari sini, jangan pergi jauh-jauh, ya. Jangan nakal-nakal sana, jangan sombong sangat, ya. Datang dekat. Itu merupakan pelukan kasih sayang Allah. Sebab tu orang yang dipeluk dengan ujian, dengan musibah, syukur sangat mereka ini dipaut oleh Allah dalam kasih sayang. Patut disyukuri. Jadi sebab itu maknanya dengan Ramadan datang ini dalam keadaan biasa, kita cuma ditekan supaya tidak makan, tidak minum, perkara-perkara larangan dalam puasa. Supaya apa? Supaya nilai-nilai kemanusiaan itu ditundukkan, ya, mengingatkan, supaya ingat kamu sebenarnya diri kamu bukan cuma soal makan minum, bukan soal hubungan syahwat, bukan soal hubungan antara manusia saja, tetapi dirimu, pada dirimu itu ada nilai yang lain yang menjadi nilai yang tinggi sehingga kamu layak disujud oleh para malaikat. Ini nilai yang ada pada kita, bangsa manusia ni, itu nilai yang lebih tinggi. Maka jangan tutup nilai itu, jangan gurung dia dalam jasad, jangan gurung dia dengan perasaan-perasaan kamu. Maka Ramadan merupakan latihan untuk kita nipiskan perasaan, untuk kita nipiskan rasa keselesaan, rasa kepentingan tubuh badan, rasa kepentingan diri itu dinipiskan. Bila dinipiskan, dia akan timbul perasaan seronok untuk menghadap Allah Ta'ala. Sebab itu kita tengok penghujung Ramadan itu, baginda Nabi Muhammad SAW sendiri, para sahabat, dia akan pulung cukup-cukup, ya, seolah mana di situ kemuncak himpunannya untuk dikatakan berhubung kasih dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ dilimpahkan makrifah, dilimpahkan cahaya, sehingga jiwa yang sudah sedia menadah itu akan seperti terasa dapatnya perasaan cinta, bunga-bunga kasih dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sebab itulah maka setelah Ramadan pun ya, mereka bukan tamat ceritanya. Kerana Ramadan dia satu tempoh, tetapi pemberi Ramadan yang menawarkan hadiah istimewa Ramadan itu tetap kekal. Maka sebab itulah walaupun berakhir Ramadan, kerana mereka sudah berhubung dengan pemberi hadiah Ramadan, mereka bukan sahaja tetap, tetapi bahkan lebih kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita yang hanya memandang dari sudut hadiah Ramadan, selepas sahaja tamat Ramadan, kita pun tamatlah cerita. Cerita surau penuh sudah tamat, cerita masjid penuh sudah tamat, cerita tadarus Quran, bacaan Quran sudah tamat, cerita amal kebajikan, ya, sumbangan dan sebagainya sudah tamat. Kerana sudah tamat tempoh masa untuk dapat hadiah. Itu persepsi, ya, pandangan umum masyarakat. Sebab itu kita mengajak kembali kepada usul apa yang dimaksudkan. Lepas tu kalau digambarkan dalam beberapa hal tentang Ramadan, misalnya berbuka puasa itu dapat dua kegembiraan. Kegembiraan ini disebabkan bukan semata-mata soal gembira dapat buka, dapat makan. Itu kegembiraan zahiri yang seketika, secepis saja. Tetapi bagi orang yang benar-benar melalui perjalanan ibadah seharian itu, dia merasakan berbuka puasa itu adalah satu kenikmatan yang Allah Ta'ala telah berikan pada dia untuk hari itu. Alhamdulillah ya Allah, hari ini aku boleh buat sesuatu untuk memberikan peluang kepada rohani aku merasakan hubungan denganmu ya Allah. Aku dapat tahan lapar, aku dapat tahan makan, aku dapat tahan nafsu, bukan kerana orang lain. Orang lain tak nampak, kalau aku nak makan, aku boleh makan. Apa susah? Pergi beli apa-apa kedai ataupun malamnya pergi simpan dalam kereta, kita lalu kat mana-mana, berhenti kat mana-mana, sorang-sorang, kita boleh makan. Tak ada masalah. Tetapi kenapa kita tidak buat? Kerana masih lagi ada saki-baki, sisa-sisa cahaya yang Allah Ta'ala berikan pada rohani kita itu masih ada. Itu tanda. Maka menyebabkan kita tak boleh, walaupun orang tak nampak, walaupun tak ada siapa melihat, tetapi terasa seperti masih ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan kita tidak buat. Maka ketika berbuka itu kita bersyukur, ya Allah, dengan kudrah-Mu juga, dengan ilmu, dengan pertolongan-Mu, maka dikuatkan aku untuk bertahan pada hari ini. Begitulah pula keesokan hari ini. Maka begitu latihan sepanjang Ramadan yang kita lalui. Maka inilah kita sebut Ramadan ini. Untuk kita melaluinya, biarlah kita jangan sekadar melihat kepada amalan-amalan perbuatan itu saja. Sebab itu tak payah malah soal tarawih nak buat berapa pun, ya, nak buat 8 ke nak buat 20, nak buat 40, nak buat 400 pun, ya. Asasnya apa dia? Biarlah ibadah yang kita lakukan itu mengembalikan fitrah rohani kita. Rohani kita yang lama kita tak beri peluang kepada dia untuk dia memanggil-manggil Allah. Rohani kita, fitrah dia juga untuk dia kasih kepada baginda Rasulullah SAW. Apa dalilnya? Baginda Rasulullah SAW juga terkenal, terimbau, ternampak-nampak akan keadaan umatnya di akhir zaman, yang dalam keadaan celaru, dalam keadaan fitnah yang banyak, tetapi masih ada di kalangan mereka yang nak menghidupkan amalan yang ditinggalkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Itu menunjukkan ada hubungan. Fitrah rohani kita sebenarnya kasih kepada Nabi. Jangan kita tutup. Jangan kita sekadar tutup dia untuk kasih pada isteri, pada anak-anak, pada suami saja. Itu fitrah kemanusiaan. Berilah juga fitrah rohani. Maka kita nak jadikan, biarlah mana Ramadan ini untuk kita kembalikan fitrah rohani kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk dia merasai kembali hubungannya dengan Allah, merasai hubungan kembali dengan baginda Rasulullah SAW. Fitrah. Adapun fitrah kemanusiaan itu juga turut dijalankan, ya.
Bila ada nur ini, bila ada cahaya ini, bila rohani ini dia kembali berhubung dengan Allah, dia kembali berhubung dengan Rasulullah, maka akan terbit, akan terdorong perasaannya untuk menjalankan apa yang dikehendaki oleh Allah, apa yang disukai oleh baginda Rasulullah SAW. Maka di situ dia akan memikirkan bukan soal dirinya lagi. Perasaannya bukan sekadar fikir tentang diri, tetapi dia akan fikir tentang umat. Dia akan fikir tentang manusia seluruhnya. Sebab itulah Ramadan menjadi bulan perjuangan, bulan berlakunya perang Badar, bulan berlakunya pembebasan Palestin, bulan berlakunya penawanan Konstantinopel. Jadi ini bulan perjuangan, bukan bulan untuk banyak tidur. Ada terbalik keadaan. Itu maknanya bila berlaku begitu, kita muhasabah sendiri. Kita kata, oh boleh jadi aku puasa ni tak sampai kepada rohani, sekadar puasa tubuh badan saja. Boleh dah kesan pada tubuh badan, ya, kurus sikit, ujung bulannya timbang, timbangan berat kuat sikit, alhamdulillah selamat aku kecil mani, ya, selamat aku daripada darah tinggi. Itu je, jangan sekadar itu. Walaupun bagus kan kita kata, tetapi jangan sekadar itu. Itu hanya untuk fitrah jasmani, ya. Tetapi untuk fitrah rohani dan fitrah perasaan kemanusiaan itu, jika benar fitrah Ramadan, cahaya Ramadan telah masuk ke dalam jiwa kita, pada rohani kita, dia akan mendorong perasaan kemanusiaan yang tinggi. Nabi tidak fikir untuk diri. Kalau Nabi fikir untuk diri, Nabi sudah maksum. Nabi tidak perlu memperjuangkan dakwah. Nabi tidak perlu menegakkan daulah. Nabi tidak perlu mentarbiyah. Nabi tidak perlu siasat. Tetapi karena Nabi menunjukkan satu contoh, bukan untuk fikir tentang diri, maka Nabi menjalankan tarbiyah, Nabi menjalankan dakwah, Nabi menjalankan siasat, Nabi juga menjalankan jihad, Nabi menegakkan daulah. Maka jika sekiranya kita nak menjadikan diri kita Ramadan ini memenuhi fitrah diri manusia, maka itu pedoman yang diberikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Biarlah maknanya Ramadan ini dia lain. Ini kita sudah zaman akhir, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Kita sudah zaman akhir. Fitnah terlalu banyak yang berlaku. Bukan masanya untuk kita fikir selamat diri, bukan. Kita kena fikir bagaimana untuk selamatkan umat. Sebab itulah antara yang diusulkan dan kita mintalah maknanya para ustaz, para pelajar yang sedang menuntut sekarang ini, supaya juga bersama untuk kita kembalikan usaha kebaikan yang ada di dalam masyarakat kita, khususnya di Nusantara, di Malaysia, kembali dihimpunkan dengan baik. Di sana ada dakwah, di sana orang yang menjalankan dakwah, di sana ada orang yang menjalankan tarbiyah, di sana ada orang yang menjalankan siasat, di sana ada orang yang menjalankan jihad. Kesemuanya perlu ada keseimbangan. Semuanya perlu ada titik asas menjadi temuan, iaitulah titik tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila rohani sudah ada cahaya tauhid, kita akan susah untuk melihat keburukan orang lain. Kalaupun ada nampak kekurangan, dia akan fikirkan apakah hikmah Allah Ta'ala jadikan perkara ini di hadapannya, diketahui olehnya. Kenapa? Kalaulah dalam keluarga ada nilai tauhid, hidupnya tauhid maknanya hidupnya rohani ini kembali kepada fitrahnya. Dia mengenali kehendak kebersamaan Allah dengannya. Dia melihat kerenah suaminya, kerenah istrinya. Dia melihat, oh, balik rumah tengok isteri marah. Pertama dia akan tengok apa kehendak Allah Ta'ala yang menjadikan, yang menzahirkan perangai isteri dia ketika ini. Dia pun fikir, terima kasih ya Allah. Jadi isteri pun tengok belik. Macam mana aku bebe-bebe kat dia, dia pun senyum. Abang nampak apa ni? Abang nampak ada hikmah daripada Allah. Itu kalau raya nanti, ya, dekat-dekat nak raya ke, akhir Ramadan nanti, kalau isteri kita, ya, marah untuk minta duit untuk bajet cadar, bajet lansir, bajet sofa baru, ya, kita tak dapat bagi, dia marah ke apa ke, kita tengok ada hikmah Allah. Itu tanda suami kita sudah ada,